Sekejap, saya nak tanya soalan. Kalau 100 tahun lebih boleh mengundi ke? Kalau masih hidup? Kalau masih hidup Tapi berapa ramai orang hidup lah. Ini kita nak cerita ni. Dalam kita ni gairah menanti akan atau menyaksikan 700,000 lebih pengundi-pengundi yang berdaftar, yang baru berdaftar untuk mengundi pada 8 Mac ini. Ada pengundi dah berusia 100 tahun. Jadi bukan ada. Beribu-ribu. Beribu-ribu pula tu. Berapa ribu? Jadi kita saksikan gambar rajah ini. Sambil-sambil tu kita bacakan. Pilihan raya umum 8 Mac ni bakal menyaksikan Warina 8,666 pengundi berusia lebih 100 tahun. Angka itu diperolehi daripada daftar pemilih yang diwartakan 5 Februari lalu. Paling ramai ialah di Sabah. Panjang umur orang Sabah ni. Diikuti Sarawak. Makan apa tu? Masing-masing 2,096 dan 1,458 pengundi. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, sistem ALIS di Jabatan Pendaftaran Negara akan mengesahkan bahawa seseorang itu telah meninggal dunia. Selepas disahkan JPN, barulah SPR mengeluarkan nama seseorang itu daripada daftar pemilih. Oleh itu tidak timbul soal pengundi hantu atau mereka yang di bawah umur didaftarkan. Jadi dengan senarai ini, jadi kemudian sistem ALIS di Jabatan Pendaftaran Negara akan menyaring mana masih hidup, mana sudah pun meninggal dunia. Barulah kita tahu bilangan pengundi yang saksikan paparan pertama pilihan penerbit dalam Berita Harian bercerita tentang basmi kemiskinan ini. 590 juta ringgit basmi miskin. Peruntukan bina rumah keluarga Daif di seluruh negara. Sebanyak 590 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan program pembasmian kemiskinan tegar dalam rancangan Malaysia ke-9 yang antara lain akan memberi manfaat kepada 12,950 keluarga dalam kategori itu. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, peruntukan itu yang akan disalurkan menerusi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga akan digunakan untuk program membaik pulih dan membina rumah di seluruh negara. Membasmi kemiskinan tegar adalah janji kerajaan dan diharap dicapai menjelang 2010. Kita juga mahu mengurangkan kemiskinan relatif. Okey, seterusnya kita lihat berita yang telah pun kita bacakan tadi sebenarnya mengenai 8,666 angka dia 666 pengundi berusia 100 tahun ke atas. Setiausaha SPR Datuk Kamrul Zaman Mohamed Noor berkata SPR menerima pakai pendaftaran pemilih berkenaan kerana tiada pengesahan daripada agensi berkaitan bahawa mereka yang berusia lebih 100 tahun itu sudah meninggal dunia. Parti Politik Rio kata daftar pemilih ada orang mati. Memang ada orang mati sebab daftar pemilih yang diguna pakai ini sehingga 31 Disember 2007. Kamrul Zaman mengulas dakwaan Parti Pembangkang berhubung isu daftar pemilih SPR yang dikatakan mengandungi nama pengundi yang sudah meninggal. Jadi kalau dah meninggal, maknanya tak bolehlah nak mengundi. Dikeluarkan dari senarai nama. Seterusnya, 86666 tu cerita apa? Omen. Cerita hantu lah. Johor serius bendung HIV AIDS. Ketegasan kerajaan negeri laksana pemeriksaan darah kepada bakal pengantin jadi ikutan. Ya, bagus. Johor boleh berbangga dengan usaha kerajaan negeri mewajibkan pasangan Islam yang ingin berkahwin melalui atau menjalani ujian kesihatan dan pemeriksaan darah HIV AIDS yang kini menjadi ikutan negeri lain di Malaysia. Langkah yang pada mulanya disifatkan tidak popular ini menjadi syarat wajib baru kepada pasangan yang mahu mendirikan rumah tangga. Ini diperkenalkan dan dikuatkuasakan oleh bermula 15 November tahun 2001 itu. Keberanian kerajaan Johor di bawah kepimpinan Menteri Besar Datuk Abdul Ghani Osman menguatkuasakan undang-undang untuk membendung penularan HIV AIDS ketika itu menjadi perbahasan setengah pihak dikatakan menafikan hak asasi individu. Tapi nampaknya mendapat sambutan negeri-negeri lain. Syabas diucapkan. Lihat ke akhbar NST ya. Ini buku surat pertama, Don't Risk It. Electing a government is a serious business and the people cannot afford to conduct experiments. It will be disastrous if the experiment fails. There really is so much to lose. BN has proven that it can run the country and ensure continuous economic growth. So why risk it? Kata Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. I agree Pak Lah. We shouldn't risk it and make our choice wisely. Move on next. Di buku surat 6. Economy may grow by 6.5% this year. The government believes the economy will grow between 6 and 6.5% this year following last year's remarkable growth. Second Prime Minister Tan Sri Nur Muhammad Yaakob said the projection was based on the nation's resilience against fear of an economic slowdown in the United States. Bank Negara on Wednesday announced that the 2007 gross domestic product grew by 6.3%, the strongest showing since 2004. Growth for the fourth quarter of 2007 was 7.3%, surpassing market expectation of 6.4%. Peningkatan yang sangat-sangat
membanggakan. Jadi harapnya untuk selepas ini, tahun ini 6.5%. Ya, harapannya begitu pula, Eddie. Okey, Seterusnya, seterusnya. Kita lihat Siti Nurhaliza, Siti lends her support. No, she is not there to sing. Instead, popular singer Datuk Sri Datuk Siti Nurhaliza Tarudin is at the Taman Sri Melati Community Hall in Selayang to show support. Siti was mobbed by her fans. Were thrilled to see her last night, semestinya lah. Dan Siti joined the ranks of many other entertainers who were campaigning for both PN and the opposition this general election. Okey, itu dia. Pastinya ramai lagi memberikan sokongan dan kita beralih ke utusan Malaysia. Jangan bereksperimen. Rakyat tanggung risiko jika pilih pembangkang sepenggal. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Hamid Badawi memberi amaran bahawa sebarang eksperimen untuk memilih parti pembangkang memerintah walaupun hanya sepenggal boleh mendatangkan risiko teruk kepada ekonomi dan pembangunan negara. Itu berita di muka surat Hadapan. Dan seterusnya. Okey, ini pun setelah kita bacakan tadi, saya bacakan sekali lagi. Rizda cadang lupus RM141 juta hutang pekebun kecil. Berdosa jika kita tidak menghapuskan hutang mereka yang meninggal dunia, kata Abdul Aziz. Okey, bertemu lagi dalam Malaysia hari ini dan perbincangan kita pastinya tidak lain dan tidak bukan sepanjang berkempen 13 hari ini sebelum hari membuang undi ataupun pilihan raya umum yang akan berlangsung kurang lebih seminggu sekali lagi, 8 Mac. Kita nak cerita tentang manifesto yang sudah dibentangkan oleh parti-parti yang bertanding untuk pilihan raya dan pastinya anda pun sedia maklum apa yang diwar-warkan dan nampak beberapa pendekatan setiap parti yang bertanding dalam manifesto masing-masing. Pastinya mempunyai cara untuk menawan hati pengundi. Jadi hari ini kita nak cerita tentang manifesto bersama dengan tetamu kita yang tidak asing lagi, seorang pengacara program Hujah di TV9 ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Agus Yusof, Ketua Program Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Orang Kelantan ya? Kelantan. Jadi Kelantan yang bercerita sekarang, mungkin nak berikan sedikit, kita nak panaskan pagi ni sikit, nak tanya doktor macam mana? Kelantan dalam suasana pada hari ini, saya rasa status quo kekal. Status quo kekal. Dalam suasana pada hari ini. Pada hari ini? Ya. Dan jangka masa beberapa hari ini adakah dilihat satu gelombang akan dia memerlukan satu keajaiban, satu tindakan luar biasa daripada Barisan Nasional untuk mendapat tempat bagi mendapat undi daripada pengundi pada kali ini. Jikalau hendak menurunkan kerajaan PAS di Kelantan. Tetapi as it is now, saya tidak lihat bahawa harapan itu ada. Still a force to be reckoned with lah. Okey, kalau kita cakap tentang sekarang ni, antara pendekatannya lah memperkenalkan ataupun mewartakan manifesto masing-masing. Sejauh mana manifesto ni betul-betul memberi kesan kepada pengundi? Adakah ia sekadar memaklumkan saja apa niat dan ikrar parti-parti yang bertanding ataupun memang ia sebenarnya sesuatu yang dinanti-nantikan oleh pemilih? Dalam pilihan raya terdapat beberapa faktor yang boleh menentukan kalah atau menang sesebuah parti. Antaranya kekuatan jentera, calon, imej perpaduan, imej pemimpin dan manifesto turut memainkan peranan dalam menentukan menang atau kalahnya sesebuah parti. Kerana manifesto itu merupakan suatu landasan politik parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya. Apa wawasan mereka ke depan? Apa janji mereka kepada rakyat sekiranya mereka memerintah? Tetapi dalam konteks Malaysia, saya tidak fikir bahawa manifesto itu merupakan sesuatu yang cukup penting. Sebab manifesto itu kalau kita nak bagi tahu pada rakyat pun adalah kita kena berceramah. Kita kena berceramah, kita kena ekstrak daripada manifesto itu perkara-perkara penting untuk dibagi tahu kepada rakyat. Sebab tidak ada debat antara pemimpin berkaitan dengan manifesto masing-masing di depan TV misalnya. So itu merupakan satu yang berbeza. Tetapi pada hari ini di hadapan kita ada manifesto. Ada manifesto Barisan Nasional, ada manifesto daripada parti-parti pembangkang. Saya fikir rakyat telah tahu manifesto setiap parti masing-masing. Ya, kalau kekuatan Barisan Nasional dalam manifestonya, saya lihatlah daripada dulu sampai sekarang kepada 4 perkara utama. Menjanjikan kestabilan politik, menjanjikan kemakmuran ekonomi,